Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan pembelajaran kita bagi modul 3 penanaman tanaman dalam subtopik pembiakan tampang. Okey, untuk tajuk ini kita akan lihat 6 perkara, iaitu menyatakan maksud pembiakan tampang, memberi contoh tanaman bagi setiap jenis pembiakan tampang, menyatakan bahan dan peralatan yang sesuai untuk melakukan aktiviti pembiakan tampang, menerangkan kaedah pembiakan tampang, melakukan pembiakan tampang mengikut prosedur serta menghasilkan anak pokok yang seragam dan sama dengan induk menggunakan kaedah tampang. Okey, pembiakan tampang. Pembiakan tampang ialah pembiakan yang menggunakan bahagian-bahagian vegetatif tumbuhan seperti akar, batang dan daun bagi tujuan untuk memperbanyakkan tumbuhan yang sama ciri dengan induknya. Okey, pembiakan tampang yang pertama adalah semula jadi. Contoh pembiakan tampang semula jadi, stolon, berbawang, umbisi, rhizome dan sulur. Dan yang kedua adalah jenis buatan, iaitu belahan, keratan batang, cantuman dan lenturan. Okay, berikut merupakan pembiakan tampang semula jadi. Contoh yang pertama, stolon. Contoh pokoknya pegaga. Selain pegaga, strawberry. Berbawang, apa-apa tumbuhan berbawang seperti bawang putih, bawang merah, bawang besar. Dan yang seterusnya adalah umbisi. Umbisi ni contoh kentang, keledek, rhizome seperti halia dan juga kunyit, dan sulus, pisang ataupun nanas. Okey, pembiakan tampang buatan. Okey, pembiakan tampang buatan ada 4 jenis. Yang pertama, pembahagian seperti bawang yang dibelah, ataupun belahan sulur seperti sulur nanas, gambar bawah tu. Sulur nanas kita boleh belah, kalau ikut panduan Jabatan Pertanian, pernah mengeluarkan panduan, sulur nanas ni kita boleh belah 4 sebelum kita semai dahulu. Bila dah tumbuh baru kita boleh tanam di ladang. Okey, yang kedua keratan. Keratan kita ada keratan akar, keratan daun dan juga keratan batang. Tapi kebiasaannya yang paling banyak digunakan adalah keratan batang. Okey, seterusnya adalah cantuman. Cantuman mata tunas, cantuman sanding, cantuman baji. Dan seterusnya adalah lenturan. Lenturan pucuk, lenturan busut, lenturan peparitan dan lenturan udara. Lenturan ni dia macam kita buat proses pengakaran lah pada bahagian-bahagian tumbuhan. Okay, kita terus kepada perincian bagi setiap pembiakan tampang ni. Okey, bahan dan alatan pembiakan tampang. Okey, yang pertama, hormon pengakaran bagi pembiakan yang memerlukan proses penghasilan ataupun pengeluaran akar, seperti contohnya keratan batang, lenturan udara. Kita akan gunakan hormon pengakaran ini untuk menggalakkan pertumbuhan akar. Okay, medium semaian, untuk semaian ataupun yang melibatkan penggunaan medium semaian. Pita cantuman dan alat yang kita gunakan sketches ataupun gunting tanaman. Penyembur tangan biasanya untuk kita sembuh air pada bahagian-bahagian tanaman. Dan seterusnya adalah pisau cantuman. Okey, kaedah pembiakan tampang pertama adalah keratan batang.
Keratan batang ada 3 bahagian. Yang pertama, keratan kayu lembut di mana bahagian pucuknya berwarna hijau dan mudah patah. Sekiranya kita ingin menggunakan keratan kayu lembut sebagai bahan pembiakan, semua daun tidak dibuang. Tak perlu buang semua daun. Panjang keratan hendaklah 10 hingga 15 cm dan berserta mempunyai sekurang-kurangnya 3 hingga 5 helai daun semasa disemai. Okey. Keratan batang jenis yang kedua, kita namakan dia keratan kayu sederhana keras, yang mana ia merupakan dahan baru matang, biasanya berwarna hijau perang. Daun bawah perlu dibuang sekiranya kita ingin menggunakan dia sebagai bahan tanaman. Panjang keratan hendaklah 15 hingga 20 cm beserta 2 hingga 3 helai daun saja semasa disemai. Dan keratan yang ketiga adalah keratan kayu keras, yang mana dia merupakan dahan matang berwarna perang dan boleh terus ditanam tanpa perlu disemai. Kita boleh sama nak semai boleh, nak tanam terus pun boleh, biasanya keratan kayu keras ni. Dan bagi keratan kayu keras ni biasanya untuk dijadikan bahan semaian kita perlu buang semua daun, dan panjang keratan adalah 30 hingga 200 cm. Okey, kaedah pembiakan tampang seterusnya adalah kaedah tampang secara cantuman baji. Cantuman baji merupakan cantuman ranting sayon daripada baka yang dikehendaki dengan pokok penanti. Kita ambil bahagian sayon ni maksudnya baka yang kita kehendaki, kita cantum pada hujung pokok penanti, seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. Okay, kita teruskan dengan langkah-langkah pembiakan secara cantuman baji. Yang pertama, bahagian atas pokok menanti lebih kurang 3 hingga 4 cm kita potong dan kita buang. Kemudian bahagian yang telah dipotong tadi kita belah menggunakan pisau cantuman. Seterusnya kita ambil ranting sayon daripada pokok yang daripada baka yang kita kehendaki. Kemudian kita potong separuh daun-daunnya. Langkah yang keempat, kita hiris ranting sayon tadi pada bahagian bawah dia bentuk V ataupun kita namakan bentuk baji. Kemudian bahagian yang berbentuk V tadi kita selitkan pada tapak cantuman pokok penanti yang telah kita belah tadi pada peringkat awal tadi. Kemudian balut dengan pita cantuman dengan kemas, dan seterusnya kita sungkup dengan plastik luksina dan ikat bahagian bawah menggunakan tali rafia. Itu adalah langkah-langkah pembiakan cantuman baji. Okay, kita teruskan dengan kaedah pembiakan tampang secara cantuman mata tunas. Cantuman mata tunas merupakan cantuman mata tunas daripada baka yang dikehendaki dan ditampal pada pokok penanti. Seperti yang ditunjukkan pada rajah yang ada tangan ni. Yang nampak setiap ada tampalan dan ada mata tunas, kita tampal pada pokok penanti. Langkah pembiakan secara cantuman mata tunas. Yang pertama, kita kelar melintang 1/3 lilitan batang lebih kurang dalam 2.5 cm. Kemudian kita kupas, kita kopek kulit daripada batang bermula daripada kelaran lintang ada ke bawah menggunakan pisau cantuman. Kemudian langkah yang kedua, kita pilih mata tunas daripada pokok induk.
Kemudian kita kelar bahagian kiri dan kanan untuk mendapatkan mata tunas. Kemudian mata tunas tadi kita kopek dengan perlahan-lahan dan kita buang bahagian kayu bawah mata tunas tadi. Kemudian kita letakkan mata tunas pada bahagian tertingkap pokok penanti, iaitu bahagian kulit yang kita dah kopek peringkat awal tadi. Kita letak kat situ dan kemudian kita langkah yang keempat, kita balut batang pokok penanti menggunakan pita cantuman dengan kemas. Pastikan pita cantuman tidak mengenai mata tunas dan kita tamatkan pita cantuman setelah membalut 3 hingga 4 cm cantuman. Maksudnya keseluruhan cantuman tu dibalut dengan kemas. Pita cantuman boleh dibuka selepas 3-4 minggu kulit mata tunas menjadi warna hijau. Maksudnya dah mata tunas ni tadi dia dah mula tumbuh, baru kita boleh, dah mula berkembang jadi ranting kita, baru kita boleh buka. Okey, kemudian langkah seterusnya, potong batang pokok penanti dari paras cantuman selepas 7 hari. Lebih kurang dalam 5 cm daripada tempat cantuman tadi. Kita boleh potong selepas 7 hari ataupun selepas mata tunas tadi dah berkembang menjadi ranting. Untuk menggalakkan pertumbuhan mata tunas yang lebih baik. Pokok boleh ditanam di ladang selepas berumur 8 hingga 10 bulan daripada cantuman. Maksudnya dia dah jadi besar lah. Cantuman tadi dia dah besar, dah jadi batang pokok yang baik. Kita pergi terus kepada pembiakan tampang secara cantuman sanding. Cantuman sanding ni merupakan cantuman pokok tunas baka dengan pokok penanti yang bersebelahan, dengan mana kita lakukan melentur bahagian tunas baka yang kita kendaki kepada pokok penanti. Kita akan gunakan 2 pokok yang sama, pokok penanti pada rajah ni. A merupakan pokok penanti dan B merupakan pokok yang ingin dicantum pada pokok penanti. Maksudnya B ni adalah pokok baka yang kita kendaki. Langkah pertama, kita sediakan kedua-dua pokok penanti dan juga pokok sayan untuk buat cantuman. Kemudian kita buat hirisan sepanjang 2 cm pada pokok penanti dan juga pokok sayan pada bahagian yang kita nak cantumkan. Langkah ketiga, cantumkan sayan dengan pokok penanti di tempat potongan yang kita dah buat tadi dan kemudian kita ikat dengan pita cantuman. Kemudian kita siram dan letakkan kedua-dua pokok ni di tempat yang teduh dan siram 2 kali sehari. Apabila cantuman sayan ni tadi ataupun pokok dah ranting ataupun bahagian pokok yang kita baka yang kita kendaki tadi telah lekat pada pokok penanti, maksudnya bahagian pokok B dah lekat pada pokok A, itu dikira sebagai cantuman telah berjaya dan kita boleh potong sayan dari pokok induk. Jadi kita pisahkan daripada pokok B dan kita biarkan bahagian pokok yang dah lekat pada bahagian pokok A itu tadi untuk terus membesar. Kita teruskan dengan kaedah pembiakan tampang seterusnya, iaitu tut ataupun dikenali sebagai markot.
Tot ni merupakan proses pembiakan bagi mengeluarkan akar pada bahagian dahan pokok induk bagi tujuan untuk memperbanyakkan bilangan pokok. Okey, langkah pertama, kita pilih dahan yang sihat dan tidak dijangkiti penyakit. Okey, kita kelar keliling dahan dengan menggunakan pisau lebih kurang 3 hingga 5 cm. Kemudian kita kena kikis lapisan cambium hingga bersih dan barulah kita sapu dengan hormon penggalak akar. Kemudian kita sediakan medium tanah yang dicampurkan dengan sedikit air dan digumpal. Kemudian kita tekuk ataupun kita tampal gumpalan tanah tadi di bahagian dahan yang telah kita kelar dan sapu dengan hormon pengakaran. Kemudian kita bungkus gumpalan tanah yang telah kita lekatkan pada dahan yang dikelar tadi dengan plastik luksina. Kemudian kita pastikan balutan plastik dibalut dengan sempurna dan diikat dengan kemas. Okey. Untuk kaedah ini dikira berjaya sekiranya akar yang tumbuh penuh pada bahagian bungkusan. Hasil selalunya dapat dilihat lebih kurang 4 hingga 8 minggu bergantung pada jenis pokok. Apabila akar telah kelihatan, bahagian bawah akar tersebut boleh dipotong dan dipindahkan ke dalam pasu atau polybag atau ditanam terus di kawasan tanaman. Okey. Pemindahan dilakukan secara berhati-hati untuk mengelakkan akar rosak. Elakkan menekan pangkal setelah selesai menanam. Cukup hanya menyiram sekelilingnya. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pembiakan tampang. Semoga anda semua dapat manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.